Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahukah Anda bahwa tindakan Hamzah Zainuddin kononnya mahu mendedahkan surat permohonan atau permintaan Saifuddin untuk membatalkan keputusan pemilihan PKR sebenarnya hanya akan membuatkan Hamzah terciduk sendiri, terkedu sendiri dan terkena batang hidung sendiri. Atau dengan kata lain, meludah ke langit kena muka sendiri. Ini oleh karena semasa permohonan tersebut diberikan, dinyatakan adalah Hamzah Zainuddin pada waktu itu ialah Menteri Dalam Negeri, maka dengan mendedahkan wujud surat berkenan, ianya tidak bermakna lagi, bahkan ia hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Dan paling penting sekali ialah mengapa Hamzah Zainuddin tidak teruskan pembatalan itu kalau benar ada. Karena kalau dia meneruskan pembatalan itu, pastilah PKR ataupun Parti Pakatan Harapan, Gabungan Pakatan Harapan akan lebih berpecah belah dan tidak akan menang apa-apa kerusi dalam PR yang lepas. Ikuti terus ulasan. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Buang masa saja Hamzah mau dedah surat Saifuddin ketika kempen PRN ini. Baru-baru ini Hamzah Zainuddin seakan-akan mengugut Saifuddin dengan menyatakan bahwa beliau akan mendedahkan surat berkaitan dengan pemilihan PKR dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Namun demikian, buang masa sajalah sebenarnya Hamzah mau dedah surat Saifuddin ketika kempen PRN ini. Walaupun sudah dinafikan, bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin nampaknya tetap berkeras mahu mendedahkan surat daripada Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang didakwa dihantar kepadanya konon bagi meminta pemilihan PKR yang lalu dibatalkan. Hamzah memberitahu pemberita di Tanjung Karang malam tadi bahwa beliau akan mendedahkan surat itu dalam kempen PN di Kedah tidak lama lagi. Itu tunggu. Saya katakan bersiri, kata Hamzah. Saya cakap dengan orang Kedah bahwa saya akan turun kembali ke Kedah dan saya akan tunjuk surat yang dia hantar pada saya, katanya lagi. Berikutan pendedahan Hamzah bahwa Saifuddin pernah menghantar surat kepadanya meminta agar pemilihan PKR dibatalkan. Setiausaha Agung PKR itu yang kini merupakan Menteri Dalam Negeri segera menafikannya dan menyifatkan dakwaan Hamzah terhadapnya tidak lebih hanya sekadar kenyataan politik semata-mata. Saifuddin berkata, jika beliau mahu membatalkan keputusan pemilihan parti tahun lalu itu, beliau boleh melakukannya dengan dua jawapannya kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ORS apabila badan itu mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada PKR. Tentunya kerana tidak puas hati dengan jawapan Saifuddin itu, Hamzah kini memutuskan untuk mendedahkan surat Saifuddin itu. Perlukah Hamzah berbuat demikian? Sekarang adalah waktu kempen PRN dan sebarang ucapan atau pendedahan ketika kempen ini seharusnya boleh membantu PN ke arah memperoleh undi. Malangnya, tindakan Hamzah membuat dakwaan tentang wujudnya surat Saifuddin kepadanya itu langsung tidak membantu PN memperoleh undi tambahan daripada rakyat Kedah. Apa kaitan surat itu dengan PRN dan kepada rakyat Kedah? Hamzah patut mencari isu lain jika ingin menambahkan undi kepada PN yang kini semakin terjejas. Berikutan onar Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah, yang memperlekeh raja-raja sehingga didakwa di mahkamah. Selain isu nadir bumi yang dijangka lebih banyak tangkapan akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Lagi pula, isu pemilihan dalam PKR telah selesai dan meskipun Saifuddin kalah kepada Rafizi Ramli bagi pemilihan jawatan timbalan Presiden, kedua-dua pemimpin berkenan telah memilih untuk bersatu serta sama-sama bekerja keras untuk kemenangan PH pada PRU 15 lalu. Disebabkan kesediaan mereka melupakan isu pemilihan tersebut dan kedua-duanya saling bekerja keras, itulah yang sebahagiannya menyumbang kepada
kemampuan PH memenangi 82 kerusi, yaitu paling tinggi berbanding PN dan juga BN. Kini juga Saifuddin dan Rafizi bersama-sama anggota Jemaah Menteri dan mereka saling fokus serta melengkapi untuk terus memperkukuh parti dan berkhidmat untuk negara. Maka dengan itu, langsung tidak relevan sebenarnya untuk Hamzah Zainuddin bercakap mengenai surat itu. Selain tidak relevan, adalah membuang masa juga bagi Hamzah bercakap tentang surat itu pada ketika ini, kerana Saifuddin dan Rafizi tidak pernah memanjangkan isu pemilihan itu sebaik ianya berakhir. Tambahan lagi, yang salahnya dalam hal ini, jika benar Saifuddin ada menulis surat kepadanya meminta pemilihan PKR itu dibatalkan, ialah Hamzah sendiri. Kenapa beliau tidak membatalkan saja pemilihan PKR kalau benar perkara itu yang diminta oleh Saifuddin? Bukankah jika pemilihan PKR itu dibatalkan, parti itu akan jadi lebih berpecah belah dan PH tidak mungkin mampu menang sehingga 82 kerusi parlimen pada PRU 15 lalu. Oleh kerana beliau sendiri enggan membatalkan pemilihan PKR, mendedahkan wujud surat berkenan ketika ini sudah tidak bermakna apa-apa lagi. Ia malah hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Saya ulang sekali lagi, ia malah hanya mendedahkan kelemahan dan ketidakcekapan Hamzah sendiri ketika memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi merepek lagi. Hahaha. Biasalah, Sanusi ini memang satu ikon yang sudah digelar sebagai ikon suka bercakap. Suka bercakap dan juga luar biasa. Ini kali ini daripada Sabudin.com mengatakan bahawa Sanusi merepek lagi. Kalau benar komplot menangkapnya dirancang 6 bulan lalu, adakah ini bermakna beliau merancang perlekeh raja juga bermula sejak 6 bulan lalu? Persoalan ini memang cukup panas dan cukup kontroversi, tetapi cukup untuk membuka mata dan minda anda. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang sedang berdepan kes mahkamah bawa akta hasutan kerana memperlekeh serta mempertikai kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor, kini tampil dengan teori baru yang benar-benar mengarut serta merepek. Beliau mendakwa rancangan untuk menangkapnya dan menjejaskan kredibilitinya sudah bermula sejak 6 bulan lalu. Plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah, saya ada intelijen saya. Jumpa orang tu pesan, jaga-jaga ada orang nak buat sesuatu kepada saya. Untuk keselamatan, saya ada pistol dalam kereta 24 jam. Ada 2 kolopak, 14 peluru 1 kolopak. 24 jam berjaga-jaga. Takut orang buat jahat. Orang tak buat jahat, saya tak buat jahat pada orang, kata Sanusi. Ini kalau didedahkan ataupun ucapan ini didengar oleh maci-maci, paci-paci, aki-aki, atuk-atuk, datu-datu, nenek-nenek, pasti mereka akan percaya dengan apa yang dikata oleh Sanusi. Tapi pada pendapat saya tidak berapa percaya. Saya tak berapa percaya Sanusi mempunyai pistol di dalam kereta 24 jam. Kalau dia kata 12 jam, saya percaya. Tapi kalau 24 jam, makna kata pistol itu sentiasa ada di kereta. Bagaimana? Dia masuk dalam rumah takkan. Dia nak tinggalkan pula pistol itu di dalam kereta. Itu yang saya tak percaya. Anda bagaimana? Sudah 6 bulan kawan-kawan pesan. Yang penting, tangkap garis saya. Jatuhkan moral dan hilang kredibiliti. Selepas itu, ceramah orang tak dengar lagi. Kerana saya sudah dimalukan dengan tangkapan, katanya, ketika berucap di sebuah ceramah PN di Kuala Ketil, Kedah semalam seperti dipetik berita harian. Mari hang, dengar baik-baik ini. Anda dengar baik-baik, mai sini. Aku nak cerita pada kamu semua apa yang diceritakan oleh Sabudin. Cuba kita fikir baik-baik. Cuba kita fikir betul-betul logik atau tidak dakwaan Sanusi itu.
Harus kita ingat, pendakwaan terhadap Sanusi adalah berkaitan ucapannya yang menyentuh kebijaksanaan serta keistimewaan Agung dan Sultan Selangor. Beliau seterusnya ditahan pada jam 3 pagi untuk dibawa ke IPD Selayang. Seterusnya diiringi polis ke Mahkamah Selayang untuk berdepan pendakwaan. Berikutan panggilan telefon daripada polis tidak dijawabnya, malah di-rejectnya. Pendakwaan dan tangkapan terhadapnya bukan kerana menyerang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, mana-mana menteri atau lain-lain figura politik di negara ini. Sekali lagi ditekankan, pendakwaan dan tindakan menahannya pada jam 3 pagi adalah berkaitan ucapannya, berkaitan raja-raja dan bukan kepada mana-mana pemimpin politik. Dengan itu, di mana logiknya bila Sanusi mendakwa ada rancangan atau komplot untuk menangkapnya sejak 6 bulan dulu lagi? Beliau didakwa di mahkamah dan ditahan hanyalah kerana ucapan yang dibuatnya baru-baru ini. Sebagaimana banyak ucapannya yang merepek dan merapu, dakwaan terbaru ini juga sama kategorinya. Kalau benar sudah ada rancangan untuk menangkapnya sejak 6 bulan dulu, tentulah kesnya bukan berkaitan singgungannya terhadap raja-raja, tetapi berdasarkan kes lain yang ada kaitan dengan politik. Dakwaan Sanusi itu hanya boleh dikira sahih jika beliau sebenarnya memang sudah merancang untuk memperlekeh serta mempertikai kebijaksanaan Agung dan Sultan Selangor sejak lebih 6 bulan sebelum ini lagi. Mana tahu, entah-entah sejak 6 atau 7 bulan dulu lagi, Sanusi sudah ada perancangan demikian. Jika tidak, mana mungkin ada rancangan untuk menangkap bermula sejak 6 bulan dulu lagi, sebagaimana didakwanya itu. Apapun, seperti kata Anwar Ibrahim semalam, kamu cerca raja itu nasib kamulah. Anwar kata, kalau benar dia nak tangkap, sudah lama dah tangkap. Tapi oleh kerana Anwar Ibrahim tidak berdendam, oleh kerana Anwar Ibrahim tidak mau menggunakan undang-undang sewenang-wenangnya, kerana Anwar Ibrahim kata, itu ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Anwar Ibrahim kata, saya tak akan guna akta hasutan apalagi untuk tangkap. Saya hanya akan guna saman fitnah, kata Anwar. Tapi oleh kerana kamu cerca raja, itu nasib kamulah, kata Anwar Ibrahim. Seperti juga yang dinyatakan oleh timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Mereka kata, berani buat, berani tanggunglah. Siapa suruh kan? Padanlah muka, kata Anwar Ibrahim. Kamu cerca raja, itu nasib kamulah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya rahasia besar Sanusi dibongkar. Baru-baru ini Sanusi kata akaun TikTok beliau telah pun disekat oleh kerajaan. Dan beliau mendakwa itu adalah tindakan yang terdesak, kata Sanusi. Dan dia menuduh kerajaan yang menyekat TikTok beliau. Namun Saifuddin Nasution Ismail telah memberikan kata dua. Beliau kata bukan kerajaan yang buat, kerana kerajaan banyak lagi kerja yang lain selain daripada menyekat, dan pula syarikat itu adalah dalam keloloan sendiri TikTok, bukannya milik kerajaan. Jadi TikTok punya undang-undangnya yang tersendiri. Akhirnya petang ini kita ketahui rupa-rupanya ini sebab akaun TikTok Sanusi disekat, yang tak pernah Sanusi kata dan tak pernah Sanusi bongkarkan dan akui. Tapi akhirnya didedahkan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Fahmi Fadzil. Rupa-rupanya ini puncanya. Papar kapak dan keris adalah punca akaun Sanusi disekat TikTok. Memanglah, kita sebagai content creator, kita tahu tentang undang-undang term and condition di dalam mana-mana media sosial. Tapi tak tahulah Sanusi pernah baca ke tidak dia punya syarat dan kondisi dia. Kita pun tak tahu. Mungkin itu sebabnya dia lakukan ini, sebab dia tak tahu. Rupa-rupanya kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil,
Beliau berkata ia jelas melanggar garis panduan komuniti platform TikTok seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Mana-mana media sosial, sama ada Facebook, TikTok, YouTube dan yang Instagram yang saya tahu, apabila anda menunjukkan, memaparkan perkara-perkara yang membawa unsur keganasan, unsur-unsur keganasan seperti senjata api, kapak, keris, parang, pedang dan sebagainya yang tidak mempunyai apa-apa nilai pengajaran, ianya melanggar garis panduan komuniti, apalagi kalau dalam TikTok. Papar kapak dan keris, puncak akaun rasmi Sanusi Nor disekat TikTok baru-baru ini, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Jadi rupa-rupanya Sanusi tersilap, bukan kerajaan yang menyekat akaun TikTok Sanusi, tetapi TikTok sendirilah yang menyekat kerana tindakan Sanusi yang buta undang-undang platform TikTok. Kalau Sanusi tidak buta undang-undang akaun TikTok, pasti beliau sedar perbuatan memaparkan kapak dan keris itu melanggar undang-undang atau melanggar garis panduan komuniti platform TikTok. Kata Fahmi Fadzil, paparan itu jelas melanggar garis panduan komuniti platform media sosial itu seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Baru-baru ini ada usaha menimbulkan rasa gusar apabila ada seorang tokoh politik ditahan polis. Semasa individu ditahan pihak berkuasa, saya difahamkan pada awal pagi atau tengah malam pada hari sama telah tersebar di TikTok di mana beberapa lelaki duduk di sebuah meja bersama peranti atau telefon pintar dengan gambar individu tersebut. Di satu sudut senjata terdapat senjata, kapak dan keris. Bagi saya dan sudah pasti bagi pihak polis, waima pihak TikTok sekalipun, gambar yang ditonjolkan itu adalah ugutan jenayah, kata beliau menerusi SOA ini. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian Watikah Komuniti Madani peringkat Zon Tengah Selangor di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Fahmi sekali lagi menekankan tanpa seberang arahan pihak TikTok memadam konteks berkenan. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dan PAS Pusat mendakwa akaun TikTok disekat. TikToknya disekat sekaligus menyifatkan tindakan itu sebagai usaha menghalang kemarahan berkempen secara maya menjelang PRN 12 Ogos. Namun dakwaan itu disangkal Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa menyekat mana-mana akaun TikTok. Beliau menjelaskan aplikasi sosial TikTok bukan milik kerajaan tetapi sebuah syarikat teknologi dari China. Yang itu betul. Dan kita harap apa yang telah didedahkan ini membuka mata dan membuka hati orang-orang yang tak percaya lagi. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pastinya satu lagi berita paling mengejutkan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Dan pasti saya rasa ini akan menjadi tonik. Dia akan menjadi titik permulaan kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dalam pengumumannya kemarin mengumumkan berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia apabila beliau mengumumkan dalam beberapa minggu lagi, seminggu atau 2 minggu ini, kata Anwar Ibrahim, beliau akan mengumumkan beberapa imbuhan buat penjawat awam. Wah, ini pasti perkara ditunggu-tunggu oleh semua penjawat awam. Dan kalau ini sudah diumumkan dan tepat seperti yang dikehendaki oleh penjawat awam, khususnya kenaikan gaji, ini akan mampu menarik hati dan juga dapat menarik perhatian untuk lebih mendapat sokongan daripada rakyat. Walau bagaimanapun tindakan Anwar Ibrahim ini, saya fikir akan memancing sekali lagi komen daripada Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam dalam tempoh seminggu 2 lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama
Pelarasan skim gaji itu minggu depan. Wah, kalau ada pelarasan gaji, memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam. Saya fikir pendekatan lama skim pelarasan gaji perlu dirombak. Tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian dalam tempoh seminggu atau 2 minggu lagi katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Cakna Madani bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan di Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian di Kota Bahru hari ini, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadila Siddiq. Pada 13 Julai lepas, Perdana Menteri berkata, skim gaji penjawat awam akan disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara, dan cadangan itu akan dikemuka dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ganjaran munasabah dan adil adalah akan diberikan kepada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ini maksudnya ada clue sudah yang kita terima bahawa akan ada pelarasan gaji. Pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji, kata Anwar Ibrahim. Jadi ini adalah berita baik untuk seluruh guru yang ada di seluruh Malaysia. Ianya untuk meningkatkan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam, kata Anwar Ibrahim. Ini bukan sebab nak pilihan raya negeri, tetapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa beliau akan terus memerangi rasuah dan menghentikan amalan mencuri harta rakyat. Saya akan terus cakap mengenai tata kelola dan rasuah. Saya akan perang habis-habisan. InsyaAllah saya akan lakukannya sekira Allah beri kekuatan kepada saya untuk selamatkan negara, kata Anwar lagi. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah pun berfikir dan telah pun berjanji ini untuk melaksanakan, akan mengkaji dan memberikan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji yang lama. Ini bukan sebab pilihan raya, tapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, beliau berkata ganjaran munasabah dan adil akan diberikan kepada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ia benar, sudah berapa lama gaji, skim guru dan para penjawat awam tidak pernah diselaraskan, dan ianya patut mendapat perhatian segera kerana sudah ada banyak perubahan besar dalam negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.